Hai, saya Ning Baizura binti Hamzah. Seorang penyanyi, pelakon, usahawan, ibu, wanita yang berkerjaya. Semualah, kalau boleh, I'm an all-rounder. I do everything. Pelawak. Naluri hatiku berkata, pasti. Saya dilahirkan di Kajang, Selangor dan masa tu 28 hari bulan Jun 1975. Umur saya sekarang 47 tahun tapi saya tetap muda. Saya sudah menyanyi selama lebih kurang nak masuk 30 tahun. Dan sejak kebelakangan ni saya rajin mengajar pula. Menjadi seorang coach dan tenaga pengajarlah, mengajar anak-anak yang lain-lain yang muda-muda generasi baru ni menyanyi. Saya memang dah belajar menyanyi daripada usia 9 tahun bersama dengan cikgu vokal bernama Puan Siti Khairani dan dia ni adalah seorang Indonesian, ya, dia bukan saja Indonesian tapi dia seorang opera linguist. Jadi dia memang mengajar nyanyian secara opera di UiTM dan masa tu saya mengikut abang saya pergi belajar di UiTM. Dan sambil-sambil belajar tu saya pun berminat untuk belajar menyanyi. Jadi daripada situ ibu saya nampak yang saya sangat menyukai muzik, bidang nyanyian. Terus saya belajar bermain violin, biola. Bila belajar main biola, belajar menyanyi, dapat peluang pula masuk dalam orkestra simfoni muda, bermain violin dalam orkestra simfoni muda. Kemudian saya rasa saya teringin sangat nak naik atas pentas. Daripada situ saya dapat satu peluang masa saya umur 16 tahun untuk menyanyi dalam satu majlis, dia bukan majlis pula tapi pertandingan jugalah. Pertandingan tu dinamakan Voice of Asia. Dan pada masa tu saya adalah di antara kontestan yang paling muda. Memang pun paling muda sebab saya datang dengan baju sekolah semua. Masuk competition, saya mendapat tempat ketiga. Okey, tempat ketiga ni kiranya macam pertama dia dapat mewakili negara, kedua dia dapat juga dapat wang. Yang ketiga ni tempat ketiga ni dia dapat menjadi artis supaya dia dapat jadi recording artist development gitu, artist development. So, best artist development yang saya dapat tu, mereka menjadikan saya seorang artis rakaman time tu. Tak terlihat umpama mimpi yang tersimpan. Sebenarnya ayah saya dia tak pernah macam memberi 100% arwah ayah saya lah, tak pernah memberi 100% persetujuan atau kata dia ada je benda-benda yang cakap betul ke nak buat macam ni, betul ke ni ada masa depan kan. So saya dapat sokongan paling padu dan paling kuat pun daripada ibu. Yang paling saya ingat sampai hari inilah ialah first konsert saya, konsert Teguh. Saya dah buat konsert saya yang pertama. Kenangan paling manis lah di konsert tu. Di sini ku harus berani lupakan. Sebenarnya saya terlambat tahu pergi konsert tu. Sebab pengurusan saya masa tu mendapatkan satu persembahan lain. Ada ke dapat persembahan lain? So peminat dah tunggu ni.
daripada pukul 8 ya, di Stadium Negara. 8,000 orang dah penuh ni. Bila naik atas pentas saja, mereka boo saya. Itu yang pengalaman orang kata itu negatif. Kenapa? Tapi sebab negatif itulah saya buat persembahan, nyanyi je lagu, opening lagu Teguh tu, buat je persembahan, nyanyi je satu lagu. Kemudian peminat boo, lepas tu saya terangkan kat diorang, saya minta maaf, saya lambat sebab saya terpaksa pergi buat persembahan. Kalau kamu nak balik, nak pulang, nak buang apa, buang je lah. Tapi tugas saya di sini ialah nak menyanyi dengan you all semua. Saya nak sampaikan lagu-lagu, whatever it is, saya terus terang cakap that saya memang rasa sedih lah sebab saya pun tak sangka. You know? But at the same time, I'm happy to see all of you. So, diorang macam senyap je kan. Itu memang satu keadaan yang saya takkan lupa sebab cakap dengan 8,000 orang bukan sama dengan cakap dengan satu orang Then semua terus macam daripada senyap terus macam tak jadi boo, terus macam tepuk tangan. Saya teruskan persembahan dan buat konsert tu dengan lancar, alhamdulillah. Sekiranya saya tak belajar vokal, mungkin saya tak akan dapat mengekalkan suara ataupun cara nyanyian saya hingga ke hari ini. Atau menjadi lebih matang lagi. So ramai berpendapat di luar sana, mereka tak tahu bahawa suara kita ni akan berubah. Itu adalah perjalanan kita punya kotak suara ni. So bila orang kata dia tak boleh nyanyi tinggi lah, dah penat, patut usia. Salah sebenarnya. Sebab saya tahu teknik nyanyian ini, lagi kita praktis daripada Puan Siti Khairani lah, lebih lagi kita praktis, lebih lagi kita menjadi lancar. Lebih baik lagi kita berada di atas pentas, lebih baik lagi kita ada banyak lagi ilmu, and the more technical benda-benda yang kita buat, di antaranya technical training tu kalau kita buat lagi, insyaAllah you punya range akan get bigger and lagi besar. So pada pendapat saya, kalau saya tak dapat ilmu untuk belajar menyanyi atau belajar vokal, mungkin saya tak dapatlah kekalkan suara saya hingga ke hari ini. Sekiranya saya belajar satu teknik vokal soprano, tak semestinya saya tak boleh apply untuk pop atau untuk rock atau untuk lain-lain genre. Setiap teknik vokal bukan dihaskan hanya untuk suara soprano, bukan hanya dihaskan untuk suara alto. Semua yang saya belajar ni, saya dah permudahkan dan saya dah macam tweak lah sana sini sedikit untuk menjadikan dia lebih mudah difahami. Contohnya, orang fikir, kalau kita belajar dengan Ning Bazura, nanti suara aku macam dia juga. Mustahil lah. Sebab saya rasa setiap orang ada suara mereka tersendiri. Dan di mana saya saya akan emphasizekan pada kekuatan mereka. Kalau suara dia serak-serak basah, tak ada salah suara dia serak-serak basah. Dia masih lagi boleh gunakan teknik nyanyian saya. So, apa yang saya belajar dahulu, mungkin teknik nyanyian soprano tu, saya dah tweak sikit untuk permudahkan dalam pembelajaran pop. Atau kalau dia suka rock, saya akan gunakan pembelajaran rock. Kita akan cater setiap student atau setiap kelas mengikut kemampuan dia. So, kita akan ajar teknik yang dipermudahkan. Saya dah banyak ambil kursus online, belajar dengan orang-orang lain, menyanyi dengan course dengan Alicia Keys, course dengan Christina Aguilera, lepas tu ada seorang lagi ni Cheryl Potter. So semua ada something yang saya dapat inject dalam pembelajaran saya. Most of them datang sebab dia nak belajar keyakinan diri. Bila dia menyanyi, dia yakin, dia rasa lebih, kadang-kadang inilah dia apa yang berlaku, pergolakan budak-budak kan sekarang ni memang is always there. Keyakinan diri tu datang daripada kalau kita confidence. Kan? So saya belajar daripada diorang because they make me feel like kita suka apa ilmu yang Cikgu Ning ajar, yang Coach Ning ajar. Ada benda yang always positive and I always make the class fun.
Tak pernah saya macam marah student saya. Saya bukan jenis macam tu. Saya suka menjadikan satu kelas tu very fun sebab menyanyi sepatutnya fun lah. Bukanlah homework yang macam matematik ke, sains ke kan. Tak perlulah macam kita nak stres atau tekanan kan. Bukan menyanyi, semua orang suka menyanyi. Semua orang boleh menyanyi. Ini yang orang cakap, tapi ada orang yang dia tone deaf. Ya, tetapi orang tu tone deaf kenapa? Mungkin sebab muzik terlalu kuat atau dia tak pernah dengar suara dia. So, saya akan start daripada asas. Ada beberapa student yang macam tu. Masalah dia tone deaf katanya. Parents dia cakap dia tak boleh dengar. Ya, sebab dia dengar banyak-banyak benda yang lain. Korang lagi kuat daripada dia. So, macam mana dia nak dengar? So, saya sampaikan saya boleh ubahkan anak kecil ni, dia umur 10 tahun, sampai dia 2 tahun kelas dengan saya, dia dah boleh menyanyi. Jiwa melanda hatiku, tersusun nada, irama dan lagu. Walau hanya sederhana. Saya pula rasa bila saya diberi cabaran macam ni, best sebenarnya bila saya mengajar. It's not about the money, it's the time memang banyak lah, effort. Sebab saya mengajar daripada pagi sampai petang kan. Kadang-kadang saya rasa drain, saya cuma boleh ambil macam 3 kelas je. Lepas tu kan, dalam sehari saya boleh ambil 3 kelas. Sebab pengajaran saya ialah tak pendek-pendek, semuanya dalam 90 minutes. So kita kalau dalam 1 jam tu kita boleh belajar apa sangat kan. Kalau kita lebih lagi sikit, kita boleh belajar further. You can learn the song, you can learn the technique, and everyone is different. So sekarang ni yang saya suka ialah saya move to mengajar anak-anak yang ada isu-isu lain, masalah lain seperti autism atau it's a challenge for me, tapi it's interesting. Kanak-kanak ni, kanak-kanak istimewa ni, it gives you, diorang ni lagi fokus daripada kanak-kanak yang biasa. So I have satu kanak-kanak istimewa yang saya rasa he's very good at singing, tapi sebab orang lain tak suka dengar suara dia, dia sebenarnya ada masalah tempo, ada masalah ni, so saya boleh cuba mengajar dia sebab dia punya otak dia fikir saya boleh nyanyi. Tu confidence dia lain pula, tahap keyakinan dia lain. So saya suka sebab saya boleh bentukkan dia menjadi seorang penyanyi yang baik. Kalau parents cakap kalau you boleh buat dia nyanyi satu lagu pun dah bermakna dalam keluarga kita. That is something yang moving tau, macam you rasa daripada dulu saya memang suka bau-bau yang macam-macam lah. Kadang-kadang ada bau pokok, ada bau, saya memang peka pada benda-benda ni. So disebabkan itu saya mula bertanya dan menghasilkan wangian saya. Saya percaya perfume adalah something yang personal. Saya ada 3 range yang saya keluarkan. Yang pertama ialah the signature Ning, N-I-N-G. Yang itu memang saya punya baby lah. Kiranya macam you have to have the signature untuk nak memberitahu orang ini sebenarnya bau saya yang saya paling suka. Saya pula berharap saya dapat membantu generasi baru yang saya mengajar ni. Contohnya kanak-kanak ni yang pandai menyanyi, mungkin saya boleh masukkan mereka dalam choir, berikan mereka satu platform untuk mereka dapat buat persembahan dengan saya dan belajar untuk menjadi asas menjadi penyanyi. Bukannya nak banyak sangat nak membina sekolah muzik ke apa, but it's more about self confidence. Sebab saya pun dah ada certificate in mengajar, tenaga pengajar untuk memberi motivasi, So I have that motivation punya certificate. So I feel like I need to make a difference. Nak menyumbangkan lagi, nak bagi lagi banyak inspirasi kepada anak-anak di luar sana supaya menggunakan bakat, bukan saja menggunakan populariti. You should never give up and never give in. So jangan sekali-kali kita berserah dan jangan sekali-kali kita menyerah.
terlihat umpama mimpi yang tersimpan jadi rintik hujan menciptakan awan yang terpilu. Engkau dan aku ada punya persamaan, bagai alam diciptakan saling bergandingan. Her voice is so different, sangat merdu, almost like baldu, you know. And dia match lagu suara dia dengan music yang sangat light.